Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan satu serbuan penggeledahan oleh SPRM. Penemuan RM100 juta di dalam beg, dan penemuan ini dan keputusan-keputusan daripada SPRM berkaitan dengan isu ini menjadi panas kerana melibatkan nama bekas Perdana Menteri ke-9 iaitu Ismail Sabri Yaakob. Tuan-tuan dan puan, apa perkembangan terkini? Adakah bekas pegawai kepada bekas PM9 yang ditahan didapati bersalah, dan persoalan paling utama, apakah Ismail Sabri sendiri pun bersalah? Nah, itu menjadi pertanyaan ramai orang. Ini satu keputusan terkini. 8 akan dipanggil bantu siasatan kes 4 pegawai terkait Ismail Sabri. SPRM akan memanggil 8 individu untuk membantu siasatan penahanan 4 pegawai kanan terkait bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bagaimanapun tidak mendedahkan butiran identiti 8 individu itu. Kita akan memanggil 8 saksi dalam minggu ini dan minggu depan, katanya, menurut berita harian. Ditanya sama ada Ismail Sabri akan dipanggil untuk membantu siasatan. Beliau berkata SPRM akan memanggil sesiapa saja untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Siasatan sedang berjalan dan saya tidak dapat pastikan bila ia dapat dilengkapkan. Selain akta SPRM 2009, menurutnya siasatan turut dijalankan mengikut akta pencegahan pengubahan wang haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Sabtu lalu SPRM dilaporkan menahan 4 bekas pegawai terkait Ismail Sabri kerana disyaki terbabit rasuah. Menurut laporan, 3 daripadanya termasuk individu bergelar Datuk dibebaskan selepas tempoh reman 3 hari berakhir kemarin dan seorang lagi dibebaskan pada Ahad lalu. SPM dilaporkan turut menyita wang tunai lebih RM100 juta disyaki ada kaitan dana politik dalam serbuan ke atas sebuah rumah milik bekas pegawai kanan itu. Nampaknya 3 daripada individu yang ditahan bergelar Datuk. Rupanya ini adalah identiti terkini yang kita dapat lihat. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, siapakah sebenarnya yang terlibat di dalam isu ini? Adakah di kalangan kepimpinan UMNO? Kerana parti Ismail Sabri adalah UMNO, dan adakah di kalangan kepimpinan kerajaan pada ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri? Kita nantikan saja apa yang akan berlaku. Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, ini satu berita gembira untuk Anwar Ibrahim. Berita gembira untuk penyokong-penyokong Anwar Ibrahim yang mahu melihat Anwar terus menjadi Perdana Menteri pada PRU16 dan mungkin penggal-penggal yang seterusnya. Sekaligus berita buruk untuk semua geng-geng pengkhianat, geng-geng tebuk atap yang cuba untuk melihat Anwar jatuh. Tidak lain dan tidak bukan daripada kepimpinan PN dan saya rasa termasuk Tun Mahathir sendiri. Pada akhirnya, saudara-saudara, ada harapan daripada kepimpinan kerajaan untuk terus melihat Anwar sebagai Perdana Menteri ke-11. Makna kata, tiadalah harapan musuh politik Anwar yang cuba untuk melihat Anwar tumbang. Perdana Menteri ke-11, harapan Nazri sama macam harapan kerajaan, kata Zahid. Zahid Hamidi akhirnya bersuara. Disangkakan UMNO, yang kita dapat lihat parti UMNO bersama-sama di dalam kerajaan hari ini semakin kuat, kerjasama semakin baik menerusi keputusan-keputusan pilihan raya negeri sebelum ini. Adakah kepimpinan UMNO ada yang tidak mahu melihat Anwar menjadi PM? Sedangkan
Presiden UMNO mengesahkan bahwa harapan Nazri yang pernah berkata mahu melihat Anwar terus menjadi PM. Siapa lagi PM kalau bukan Anwar Ibrahim? Akhirnya Zahid berkata, sama harapan Nazri macam harapan kerajaan. Kedudukan Anwar sebagai PM untuk penggal kedua dilihat berada dalam keadaan selamat apabila UMNO berpandangan ahli parlimen Tambun itu perlu kekal menerajui negara selepas PRU ke-16. Oh, maknanya apa lagi? Geng-geng tebuk atap nak buat. Presiden UMNO Ahmad Zahid berkata, kenyataan dibuat bekas Duta Malaysia ke AS Nazri Aziz. Berkaitan perkara itu adalah selaras dengan harapan semua pihak dalam kerajaan. Itu adalah harapan beliau dan kita dalam kerajaan Madani. Ahmad Zahid berkata, dalam sidang media selepas merasmikan kompleks ternakan ayam pedaging Velcra di Tanjung 100 dekat Rompin, Pahang. Dalam temu bual bersama Malaysia Kini pada 23 Februari lalu, Nazri yang juga bekas ahli parlimen Padang Rengas selama 6 penggal memberitahu, fokus utama kerajaan ketika ini sepatutnya ialah memberi sokongan kepada Anwar dan memastikan dia kekal sebagai PM untuk penggal akan datang. Jadi saudara-saudara, kalaulah perkara ini akan menjadi kenyataan, ahli parlimen daripada pembangkang, apalagi kalau rasa nak jadi kerajaan, cepat-cepatlah sokong Anwar Ibrahim. Bahkan hari ini kita mendengar berkaitan dengan isu peruntukan yang menjadi cerita panas di antara kepimpinan pembangkang. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda sekiranya ada ahli parlimen daripada pembangkang untuk terus menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim saja? Ini satu peluang cerah untuk Anwar Ibrahim untuk mengekalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kalau cakap berita ataupun isu tentang tebuk atap, sudah pasti kita sudah berkali-kali mendengar. Bukan sahaja pada kerajaan hari ini, kerajaan Madani, kerajaan perpaduan, pimpinan Anwar Ibrahim, tetapi pada kerajaan sebelum ini juga kita pernah mendengar cerita tebuk atap. Bercakap tentang kerajaan hari ini, agak-agaknya tebuk atap ini, siapakah pelakunya dan bilakah akan dilancarkan aksi tebuk atap kali ini bagi kerajaan perpaduan? Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, ini satu tulisan yang saya lihat, pengkhianat akhirnya bertemu, aksi cium tangan Tun M tuai kecaman. Tular sedotan video rakaman gelagat golongan yang dianggap pengkhianat oleh penyokong kerajaan perpaduan ketika menyambut ketibaan Dr. Mahathir. Kelihatan sebahagian pemimpin PN termasuk timbalan pengerusi blok pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mencium tangan Mahathir yang sedang melangkah masuk ke sebuah dewan. Beberapa ahli politik lain termasuk PAS turut bersalaman dan mencium tangan bekas ahli parlimen Langkawi berkenaan yang pernah sangat kejam terhadap PAS dan penyokongnya semasa berkuasa seperti tragedi Memali. Mahathir kemudiannya dilihat mengambil tempat duduk dengan diapit oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin dan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim. Rata-rata mengecam pertemuan musuh kerajaan perpaduan itu, termasuk bertanyakan kemungkinan perancangan tebuk atap untuk kali keberapa. Ada juga berseloroh bahawa Mahathir tidak suka semua Perdana Menteri, sebaliknya paling sayang PM4 dan PM7, yaitu dirinya sendiri yang pernah 2 kali menjadi PM. Kelibat Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan yang mengekori Mahathir dari pintu masuk dewan sehingga ke meja makan, turut mengundang kritikan. Hal ini memandangkan Taqiyuddin pernah berkhidmat sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan semasa pentadbiran Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat
sebagai Menteri Besar. Pemimpin PN sering digelar sebagai pengkhianat ekoran kejatuhan kerajaan PH yang dipimpin oleh Mahathir selepas hanya 22 bulan berkuasa. Digelar langkah Sheraton pada Februari 2020, beberapa pemimpin bersatu dikepelai Mahyadin dan sekumpulan ahli parlimen PKR yang diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Azmin Ali keluar daripada PH. Mereka kemudian bersama UMNO dan PAS membentuk kerajaan baru yang kemudian dikenali sebagai Perikatan Nasional. Tindakan tersebut dianggap sebagai pengkhianatan kerana mengakibatkan kerajaan PH tersungkur tanpa melalui pilihan raya. Jadi agak-agaknya lah, masih adakah yang mahu menyokong mereka ini? Muka-muka pengkhianat menurut penyokong kerajaan perpaduan. Anda rasalah, adakah Anwar akan tumbang melalui geng-geng tebuk atap ini sekiranya akan dilancarkan lagi? Entah keberapa kali sudahlah berita tebuk atap ini. Tapi kita kena ingat bahawa komponen kerajaan perpaduan sudah menyatakan mereka mahu melihat Anwar satu penggal ini. Maknanya tiadalah harapan untuk kepimpinan daripada pembangkang geng tebuk atap ini untuk menjatuhkan Anwar tanpa melalui pilihan raya. Kalau berani gentleman, pada PRU 16 nanti. Kecualilah ada ahli parlimen kerajaan hari ini tarik sokongan terhadap Anwar, mungkin barulah kita boleh consider Anwar berisiko untuk tumbang. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda?